Terima kasih rakan setugas saya Muammar dan juga Nur Intan di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong dan selamat kembali ke sekolah kepada adik-adik kita dan juga para pelajar serta para pendidik yang memulakan hari sesi pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Baik, seperti biasa Auda, beberapa maklumat dan juga satu bahan visual akan kita kongsikan dan kita maklumkan dulu info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini 4 Januari 2021 iaitu kawasan berkenaan ialah di Simpang 54 Jalan Palu, Kampung Penanjung, Mukim Pekan Tutong. Penutupan disebabkan kerja-kerja penggantian LV Bear Conductor di kawasan berkenaan bermula pada jam 9 pagi hingga jam 4.30 petang. Jadi harap maklum. Dan seterusnya info mengenai pemindahan sementara perkhidmatan dan wad-wad di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Amta di Bilah Tutong yang akan bermula pada 5 Januari 2021 sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian, di mana antara perkhidmatan dan juga perkhidmatan yang dijalankan seperti biasa di hospital berkenaan ialah hanya klinik pediatrik, klinik obstetrik dan sakit puan, bilik kecemasan, perkhidmatan radiologi, perkhidmatan farmasi dan perkhidmatan pengambilan darah. Dan Kementerian Kesihatan memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang mungkin dihadapi oleh orang ramai di atas pemindahan sementara perkhidmatan dan wad-wad berkenaan, dan kerjasama dan kefahaman orang ramai juga adalah diharapkan. Dan sebarang pertanyaan juga Auda boleh menghubungi di talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Baik, untuk seterusnya, beberapa kegiatan yang telah pun diadakan pada penghujung 2020. Jadi kita saksikan salah satu di antaranya aktiviti perkhemahan yang telah diadakan. Perkhemahan memang sesuai sebagai usaha melahirkan model insan yang mantap dari segi jasmani, rohani, disiplin dan intelek. Lebih-lebih lagi dalam meningkatkan semangat jati diri dan berdikari, terutama sekali di kalangan remaja. Justru itu, pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat UNISA telah mengadakan program perkhemahan dengan kerjasama Pusat Latihan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong yang juga bersempena Day of Action. Perkhemahan diadakan selama 3 hari 2 malam di tapak perkhemahan di bawah kawalan Jabatan Belia dan Sukan Tutong. Seramai 29 orang pelajar mengikuti perkhemahan ini dari tahun 1 hingga tahun 3. Antara pengisian yang kami cuba untuk dalam program ini iaitu Basic Survival Task. Kami juga ada menerapkan First Aid Handling dan juga Life Saver Course, iaitu yang akan dikendalikan oleh Jabatan Bomba. Manakala program yang lain daripada ada juga sebahagian daripada program daripada Jabatan Belia dan Sukan seperti Basic Survival Task dan selainnya. Aktiviti di sebelah malam kebanyakannya kami membanyakkan seperti tazkirah. Kami ada juga aktiviti seperti night marching iaitu beraun malam. Objektif untuk mengadakan perkhemahan ini iaitu untuk mengeratkan ukhuwah sesama kami lagi, sesama pasukan Kadet Bomba, dan juga untuk menambah ilmu-ilmu yang kami akan perolehi daripada perkhemahan ini, iaitu seperti macam mana untuk basic survival task, macam mana kalau sekiranya kami berada di hutan, apa yang boleh kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan, macam itu untuk kami pelajari. Dan juga kami juga ada mempelajari macam mana akan menghandle situasi-situasi kecemasan semasa berada di dalam hutan. Saya harapkan agar semua peserta-peserta yang menghadiri perkhemahan ini akan mendapat manfaat dan dapat menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, insya-Allah. Yang pertama adalah melatih ketahanan mental, kerana mental ini ia menyeluruh. Walaupun seseorang itu kekuatannya ada terhadap jasmani, akan tapi mental itu ia lebih kuat daripada jasmani. Kedua, melatih
pemikiran seseorang itu di dalam mengharungi satu perkara. Contohnya berfikir bagaimana menali, berfikir bagaimana bermesyuarah, bercakap dengan orang ramai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menanam semangat sebagai seorang belia yang berwawasan, yang mana ini merupakan salah satu daripada titah Sultan sendiri, iaitu menjadi belia yang berwawasan kerana ia merupakan salah satu harapan baginda Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan yang terakhir adalah menanam semangat sebagai seorang belia yang berwawasan kerana ia merupakan salah satu harapan ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pengisian aktiviti sepanjang perkemahan banyak dimuatkan tentang ilmu kemahiran diri semasa berada di dalam hutan dan aktiviti keagamaan. Pusat Latihan Lambak Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat turut menyampaikan taklimat dan tunjuk cara pemadaman api, menyelamat mangsa dan apa jua yang berkaitan dengan situasi kecemasan. Turut hadir dalam sesi tersebut Komandan Pusat Latihan Penguasa Bomba Muhammad Fairul Izwan. Banyak sebenarnya perkara yang akan dan telah dipelajari bagi mereka yang mengikuti aktiviti seperti perkemahan di dalam hutan. Bukan sahaja memfokuskan akan objektif dan matlamat program, tetapi juga adab-adab memasuki hutan. Inilah yang dikongsikan oleh Ustaz Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, pengerusi program perkemahan Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat UNISA ketika ditemui. Kalau semasa semester dibuat, masa UNISA punya semester, kadet bomba ini selalunya diorang akan membuat teori dan lebih kepada praktikal macam kawat kaki apa. Tapi sementara ujung tahun ini, masa bulan cuti, mengambil kesempatan untuk buat program di luar. Macam kita lihat sekarang ini arah nature, tempat hutan, dan di sini macam kita lihat suntingan-suntingan yang ada, membuat camp sendiri, menaikkan canvas sendiri, kemudian memikir di mana tempat assembly point-nya, untuk solatnya di mana. Jadinya lebih kepada jati diri, lebih kepada leadership diorang macam mana kan hidup, bukan saja kalau ada istilahnya kena dulur, tapi ini kalau sekiranya macam mana kan jadi seorang insan. Inilah di antara manfaat yang terpaling besar. Kedua, manfaatnya adalah kita ni dapat sama-sama memupuk sifat saling tolong-menolong. Pasal tidak akan terjadi semua ni kecuali dengan ada tolong-menolong satu sama yang lain. Adab-adab untuk masuk ke dalam hutan. Di antaranya kita ni pelajari ialah salah satunya ada dalam Quranul Karim, sebenarnya kalau kita lihat ada 4 salam. Ini salam ini kalau kita ni imbas satu-satu ada sejarahnya tersendiri. Satu ada contohnya salamun ala qaulam min rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Yasin, salamun ala Sulaiman. Contohnya 4 tanya. Kemudian kenapa di antara adabnya membagi salam ini? Macam kita ni hidup di rumah. Kalau orang masuk ke arah kita ni bagi salam. Cuma tujuan dalam hutan. Mungkin dia yang hidup dalam ini, Allah yang makhluk Allah daripada jin apa. Kita ni masuk, maka berilah salam. Dan kenapa contohnya salamun ala Sulaiman? Kerana kalau diimbas masa dulu, Nabi Sulaiman ini memerintah seluruh alam, maksudnya makhluk jin dan juga manusia. Satu, kalau kita ni masuk dengan salamun ala Sulaiman, kita ni sudah seolah-olah orang tahu yang kita ni masuk dengan beradab. Satu. Kedua, jagalah, kalau kita dalam hutan, kita ni selalu fikir tentang survival. Tapi ada juga sebaiknya kita ni lihat macam mana kalau kita ni lihat keindahan yang ada di hutan ini, kita ni ingatkan dalam hati kita ni adalah kehebatan Allah Azza wa Jal. Jadi dengan ini kita ni akan rasa Masya Allah Tabarakallah, kita ni boleh hidup di dalam hutan ini dan kita ni merasa dekat kepada Allah Azza wa Jal. Dan akhirnya mari sama-sama kita ni pelihara dan hargai apa yang kita ni ada, bukan saja dalam hutan, tapi kalau kita ni berada di rumah pun hargai. Pasal apa? Inilah kehidupan kita ni yang sebenarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam majlis penutup program perkemahan, penyampaian sijil para peserta disampaikan oleh Awang Lim Hock Kwan, pemangku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Semoga adanya penyerapan dan beberapa latihan yang sesuai dalam perkemahan ini. Para belia akan terus mempraktikkan segala ilmu yang diperolehi, menjadi belia yang aktif dan produktif, bekerjasama dan semangat sukarela.